Biasa tutup kan minggu. Masuk jam dia simpan. Lagi tadi, lagi tadi. Kalau sertifikat ni kan, semua sekali buat. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lal kiram ashabil nizam syallahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu ataupun orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawapannya sudah tentu tak sama. Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang hormati fadil tuan imam kita, seluruhnya yang dihormati fadil tuan Bilal, kemudian yang hormati juga pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah taala kerana kita dapat bersama pada malam ini untuk kita dia macam mendongak sikit. Dia mendongak sikit. Okey, okey. Baik. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini insya-Allah untuk kita sambung kuliah kita, itulah kuliah tafsir surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kita masuk tafsir. Itu dah masuk ayat pertama belum? Dah. Okey, tak apa, insya-Allah kita baca balik semula. Tafsir ayat yang pertama. Lepas tu kita masuk ayat kedua, ketiga dan seterusnya insya-Allah. Sahabat saya ada Max, kedai buku Max yang Semban 2 tu. Jadi ada promosi buku tafsir, kitab tafsir.
Nanti siapa yang berminat boleh tanyalah dengan dia lah, kan? Boleh tengok dan sebagainya. Baik, insyaAllah. Jadi kita sambung semula. Sebelum kita baca ayat surah Al-Mulk ni, beberapa ayat insyaAllah, dan seterusnya kita masuk dalam tafsirannya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'a wa huwa hashir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم. Baik.
Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan. Maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan. Maksud kerajaan ni ialah alam lah. Alam yang terdiri daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dianya Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas sesuatu itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dianya Allah di atas sesuatu itu maha berkuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang telah menjadikan mati dan juga hidup. Allahul allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang telah mencipta ataupun menjadikan mati dan juga hidup. Liyabluwakum ahsanukum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya ialah untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu tu yang paling baik amalan dia. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia dah Allah Ta'ala tu yang maha perkuasa lagi maha pengampun. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah allazi mana Allah lah yang telah mencipta 7 lapisan langit. 7 lapisan langit tibaqa yang berlapis-lapis. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 lapisan langit yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tiada engkau lihat pada penciptaan Ar-Rahman tadi, Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman tadi, yang mencipta langit tadi, min tafawud, daripada kerosakan, daripada cacat cela. Kamu tidak akan nampak walaupun sedikit pun cacat cela hasil daripada penciptaan langit tadi. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian maka ulangilah pengamatanmu dan dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan. Ulangilah pengamatan kamu, mana penelitian kamu pada langit tadi, tengok langit itu, adakah kamu dapati kecacatan padanya. Sumarji'il basara karratain yanqalib ilaihi basaruha syi'au wa huwa hasyir. Kemudian kata Allah, basara karratain, lihat pula kali yang kedua, ataupun lihat kali sekali lagi, pandang lagi sekali lagi kepada langit yang di atas kepala kita, kan? Yanqalib ilaihi basaru khashi'au wa huwa hasyir. Nescaya pandangan kamu itu hanya membawa kepada perasaan hampa, sia-sia saja kamu melihat. Kenapa? Kerana kamu dapati tidak ada sebarang kecacatan pada penciptaan langit, serta kamu tak berupaya untuk menatapinya. Tak mampu kita nak tengok langit lama-lama lah. Kenapa? Bila kita tengok langit lama-lama, kita terpaksa mendongak kepala kita ke langit. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran ayat kelima pula, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'in. Walaqad, dan sungguh, zayyana as-samaa'a, kami hiasi akan langit tadi, langit dunia, mana langit pertama, bimasabih, dengan bintang-bintang. Asal makna masabih ni ialah asal perkataan misbah ni maknanya lampu lah. Lampu, maksud lampu ini ialah bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan akannya daripada bintang tadi, mana tai bintang, rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk merejam syaitan. Sebagai alat untuk merejam syaitan, hasil daripada tai bintang. Wa atadna lahum azaban sa'in, dan kami sediakan bagi mereka itu azab yang pedih, api yang menjulang-julang. Baik, sampai ayat 5 dulu. Baik, kita kembali pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama
Allah Ta'ala sebut, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan alam semesta, dan dia Allah Ta'ala itu di atas sesuatu tu maha berkuasa. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala mengagungkan dirinya. Apa yang kita nak fokus dalam ayat ni, nak cerita dalam ayat ni, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengagungkan dirinya. Tabarakallazi biyadihil mulk, maha suci, maha tinggi kebaktian Allah Ta'ala, kan, yang mana Allah Ta'ala ni menguasai kerajaan alam semesta yang begitu luas, yang terdiri pada langit dan bumi dengan planet-planet, bintang-bintang, bulan, bintang, matahari dan sebagainya, semuanya ditadbir dan diurus dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So maknanya ayat pertama ini nak menyatakan pada kita tentang Allah Ta'ala ni mengagungkan sendiri kerajaan dia. Bila kita baca ayat ini, maknanya kita mengagungkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sendiri yang menyebut ayat ini, kan, menyatakan ayat ini, mana Allah Ta'ala sendiri yang mengagungkan kerajaan dia sendirilah. Berapa banyak kerajaan terdapat dalam dunia ini, kan, kerajaan, tetapi kerajaan dalam dunia ini hanya sementara semata-mata. Sampai tempoh dan ketikanya kerajaan itu akan berpindah kepada kerajaan lain pula. Sedangkan kerajaan Allah Ta'ala ini satu kerajaan yang kekal, kekal selama-lamanya, tidak akan binasa selama-lamanya. Sedangkan kerajaan manusia ni ada tempoh dan juga tahap dia. Baik. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut pada kita bahawa dia memiliki kuasa yang maha sempurna di atas segala-galanya, tiada yang dapat melemahkan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Ta'ala itu atas satu maha berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kan, tidak terjangkau oleh manusia. Manusia ada juga kuasa, tetapi kuasa yang manusia ada terbatas. Kuasa yang ada pada manusia berbatas. Kerajaan dalam dunia ini pun dia ada kuasa juga terhadap rakyatnya, tetapi kuasa yang ada pada kerajaan, satu kerajaan itu adalah terbatas dalam negara dia sahaja. Sedangkan kuasa Allah Ta'ala ini, kan, Allah Ta'ala dah menguasai kerajaan yang terdapat dalam dunia ni. Siapa yang mengaku dalam dunia ni sebagai raja? Ramai kan yang mengaku dia sebagai raja. Sedangkan Allah Ta'ala yang memiliki raja itu. Sedangkan diri raja itu sendiri dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Siapa saja mengaku ketua dalam dunia ini, dengan pelbagai jenis ketua yang terdapat dunia ini, hakikatnya mereka sendiri dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya ada dalam kata istilah dalam Arab, dia kata manusia ni adalah sifatnya adalah majbur. Manusia ni sifatnya adalah majbur, tetapi dalam masa yang sama dia adalah mukhtar. Dia adalah mukhtar. Manusia ni hakikatnya adalah sebagai majbur, sedangkan zahiriatnya dia merupakan adalah mukhtar. Apakah dikatakan majbur? Mana dipaksa. Hakikatnya manusia ini adalah majbur, mana kita diurus kehidupan kita itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makan minum kita diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sihat tak sihat kita sebenarnya diuruskan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita ni majbur, kan, rezeki kita diuruskan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu apa lagi? Sama ada kita hidup senang ke tak senang ke, bahagia ke tak bahagia ke, di mana kita mati, di mana kita diwafatkan suatu hari nanti, semuanya diuruskan Allah Ta'ala. Semana kita majbur. Tapi dalam masa yang sama, kita pun ada sifat mukhtar. Pada mukhtar, kita diberi hak untuk memilih dalam kehidupan kita. So dari segi hakikat kita adalah majbur, tetapi dari segi zahiriatnya adalah kita mukhtar. Kita boleh memilih dalam kehidupan kita sama ada kita nak bahagia ataupun tak nak bahagialah. Kalau kita rajin dalam kehidupan kita rajin bekerja, kita rajin berusaha, kita boleh hidup bahagia. Tapi kalau kita malas bekerja, asyik tidur saja kan, malas bekerja, malas berusaha, berdoa pun malas, ibadah kena malas, semaknanya kita
nasib kita ditentukan oleh orang lain lah, bukan dari kita sendiri. So mana kita tak boleh mencapai kepada kebahagiaan dalam bab dunia. Boleh? Seterusnya tuan-tuan, kita baca balik. Allah Ta'ala mengagungkan dirinya maha mulia dalam rangka memberi pengajaran dan panduan. Allah Ta'ala memaklumkan bahawa dia menguruskan semua makhluk mengikut kehendaknya. Dia memiliki kuasa yang maha sempurna di atas segala-galanya. Tiada yang dapat melemahkannya Allah. Bahkan dia mengendalikan pemerintahan alam bana ini mengikut kehendaknya, baik untuk memuliakan seseorang maupun untuk menghinakannya, mengangkat atau menjatuhkan, memberi nikmat atau menyiksa, memberi anugerah ataupun menahan anugerah. Itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan oleh ilmu ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang memiliki kerajaan. Dia boleh memberi kepada sesiapa sahaja kerajaan dia hendak, dan dia juga boleh mencabut kekerajaan daripada siapa yang dia hendak, dan dia boleh memuliakan sesiapa yang dia nak, dan dia boleh menghinakan sesiapa yang dia nak. Biadikal khair, dan pada tangannya lah itulah segala kebajikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas sesuatu. Apa tak? Semaknanya kita ni, kalau ikut pada ayat itu, kita ni adalah majbur, mim, jim, waw, ra. Majbur mana kita dipaksa kehidupan kita sebenarnya, diuruskan kehidupan kita. Dari segi hakikatnya kita diuruskan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia nak muliakan kita ke, nak hinakan kita ke, nak bahagiakan kita ke, nak celakakan kita kan? Itu semua terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari segi zahiriat kita yang mukhtar, kita boleh memilih sama ada kita bahagia, tak bahagia dan sebagainya. Terpulanglah pada kita sendiri. Baik, kemudian tuan-tuan, tiada yang berhak mengungkit hukuman Allah Ta'ala atau mempersoalkan kebijaksanaannya, keadilannya, kekuasaan mutlaknya. Faham tak? Siapa yang nak mengungkit kekuasaan Allah, apa yang diatur pada kita, siapa yang nak mengungkit? Tak ada siapa yang mengungkit. Rezeki kita hari ini banyak mana? Ada siapa yang nak mengungkit Allah Ta'ala? Ada tak? Tak ada siapa yang nak mengungkit. Allah tak adil lah Allah Ta'ala ni, bagi aku rezeki ni sikit sangat. Ataupun mungkin di kalangan kita ni, anak ni peksa, anak kita peksa, dapat keputusan peksa kurang baik, kita pun membantah ataupun mengungkit pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adil Allah Taala ni, bagi anak aku ni 1A je, sedangkan orang lain ni bagi sampai 10A, 6A kan. Tapi anak saya dapat 1A saja. So macam mana? Jadi dia mengungkit pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mengungkit pemberian Allah Ta'ala. Itu juga rezeki Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu juga jodoh yang dibagi oleh kita, oleh Allah Ta'ala pada kita. Kita tidak boleh mengungkit pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hakikatnya adalah majbur. Majbur mana kita dipaksa dan diuruskan kehidupan kita oleh Allah Ta'ala. Baik, seterusnya tuan-tuan, kalimat tabaraka berarti maha tinggi dan maha agung. Ia menunjukkan kepada kesempurnaan, kebesaran dan keagungan pada tahap maksima. Oleh kerana itu, perkataan tersebut tidak boleh digunakan untuk selain daripada Allah Ta'ala. Jadi perkataan tabarakallazi hanya dikhususkan kepada Allah. Tak boleh digunakan untuk manusia. Tabaraka Ibrahim, tabaraka Ahmad, tak boleh. Mestilah digunakan hanya untuklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Allah, kan? Allazi, yang pada tangannya telah kekuasaan. Milik. Mana kekuasaan itu semua adalah dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikat milik Allah Taala itu kekal selama-lamanya. Milik kita adalah sementara saja. Kan? Kita tak boleh nak milik satu benda itu sampai kita mati. Bila kita mati, habislah milik yang kita milik selama ini. Dia akan berpindah pula milik tadi kepada waris kita. Kalau kita ada waris, maka berpindah kepada waris.
Malahan ada juga kadang-kadang tuan-tuan, harta kita belum kita mati pun dah berpindah tangan. Belum kita mati pun harta kita dah berpindah tangan. Nampak tak? Kereta kita contohnya kan, asalnya adalah milik kita, tapi disebabkan mungkin kita tak bayar duit kereta tak bayar duit kereta, asyik tertunggak setiap bulan, maka pegawai bank datang, maka tarik kereta kita, tarik kita kan. Semakna harta kita telah berpindah. Dan mungkin kereta kita mungkin dilelong. Selagi mana kita tidak menebus kereta tadi, mana akhirnya dilelong. Begitu juga dengan rumah. Asalnya rumah itu adalah milik kita, kita sewa beli rumah kan, kita bayar ansuran setiap bulan. Tapi tak macam mana kehidupan kita disebabkan suatu masalah sempit, kita hilang pekerjaan, makanya kita tak mampu membayar duit rumah. Akhirnya rumah kita tertunggak banyak, maka bank pun lelong. Nampak? Lelong rumah tadi, akhirnya rumah kita dibeli oleh orang lain. Semakna milik tadi tidak kekal. Telah berpindah kepada orang lain. Malahan kalau kita boleh milik, kata kita boleh beli pun rumah tadi, bayar sampai habis dan sebagainya, satu hari nanti pun bila kita mati akan berpindah juga rumah tadi kepada waris kita. Waris pula mungkin dia jual ke rumah tu, tak tahu kita kan. Kalau dia nak duduk, dia duduk lah. Kalau dia tak nak duduk, mungkin dia jual, bagi pada orang lain. Macam tu. Baik, tuan-tuan. Kemudian ayat di atas menunjukkan kepada 3 perkara, iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung daripada segala makhluk yang lain. Dialah yang berkuasa dan dialah yang mentadbir langit dan bumi. Di dunia dan juga akhirat, dialah yang mempunyai kuasa yang sempurna dan mutlak di atas segala-galanya. Kan? Kenapa Allah Ta'ala ini punya kuasa mutlak atas diri kita? Kerana kalau seandainya kuasa itu ada pada kita, tidak ada kuasa mutlak pada Allah, makna separuh ada pada kita, separuh pada Allah Ta'ala, semaknanya kan, kita apa yang kita nak tu boleh berjaya je lah, tak ada yang tak berjaya. Tapi apa kita buat tuan-tuan, apa kita rancang tuan-tuan, ada masanya berjaya kita buat, ada masanya tak berjaya pada kita buat. Ada masanya apa kita nak tu kita dapat, ada masa yang kita nak kita tak dapat. Kenapa? Kerana ada satu kuasa yang lain lebih hebat pada kita, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kuasa kita. Manusia hanyalah berusaha sajalah. Kan? Natijahnya itu terserahlah kepada Allah Taala. Baik, kemudian antara petanda kekuasaan dan keilmuan Allah Ta'ala ialah pada ayat yang kedua. Ni nak nyata pada kita ni tentang kekuasaan dan juga keilmuan Allah. Kalau dalam ayat pertama tadi, dia menyatakan pada tentang sifat Allah Ta'ala yang kata menguasai langit dan bumi, kemudian dia berkuasa atas segala-galanya. So sekarang ni masuk ayat kedua ni pula, dia nak cerita pula tentang ciri-ciri kuasa dan ciri-ciri keilmuan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat kedua Allah Taala sebut, dia kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya dialah yang mentakdirkan adanya mati dan adanya hidup untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Ta'ala itu yang maha aziz, maha gagah, al-ghafur, lagi maha pengampun. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan pada kita, dialah yang mentakdirkan ataupun yang menentukan hidup ataupun mati seseorang itu. Bila kita dilahirkan, kan, di mana kita dilahirkan, di mana kita hidup, sama ada sa'id ataupun sakiyun, sama ada bahagia ataupun derita. Kemudian bila kita mati pula, di mana kita mati, di mana kubur kita, di mana kubur kita, macam mana keadaan bila kita mati tadi, adakah kita dapat mengucap kalimah syahadat ataupun tak dapat. Semuanya itu berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Semaknanya ajal maut dan kehidupan sejak azali lagi, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menganugerahkan manusia dengan akal fikiran
untuk memahami konsep taklif dan melaksanakannya. Dengan demikian, dia dapat menguji amalan mereka, kemudian memberikan balasan untuk mengenal siapa yang lebih rela, ikhlas, lebih baik beramal dan lebih baik beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah Taala yang Maha Kuat, Maha Gagah, lagi Maha Perkasa. Tiada siapa yang dapat mengalahkan dan tiada siapa yang dapat melemahkannya. Dia Maha Pengampun, bersedia menghapuskan dosa sesiapa yang bertaubat dan kembali kepadanya selepas menderhaka dan melakukan kesalahan. Walaupun Allah Taala Maha Perkasa lagi Maha Gagah, namun dia tetap ada sifat pengampun dan mengasihani. Dia memaafkan dan melepaskan serta membebaskan orang yang terlanjur melakukan kesalahan. Nampak tak? Jadi ayat kedua ni nak cerita pada kita, yang pertama berkenaan manusia ni ditakdirkan ketentuan hidup dia. Ingat tak ada satu Nabi SAW menyebutkan bahawa kan sesungguhnya kejadian anak Adam itu kan apabila bertemu benih lelaki dengan benih perempuan, maka dia akan berada dalam rahim perempuan tadi dalam keadaan pertemuan air mani itu selama 40 hari, dalam keadaan nutfah selama 40 hari. Kemudian dia bertukar menjadi alaqah. Alaqah ini ialah segumpal darah selama 40 hari. Kemudian dia bertukar menjadi mudghah. Mudghah ni mana segumpal daging selama 40 hari. Selama 40 hari. Mana 40 hari dalam keadaan nutfah, pertemuan air mani, kemudian 40 hari dalam keadaan alaqah, segumpal daging, kemudian 40 hari dalam keadaan mudghah, segumpal daging. Segumpal daging. Kemudian selepas 40 hari mana 4 kali 3, 40 kali 3 mana 120 hari. Selepas 120 hari, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh kepada janin yang terdapat dalam perut perempuan tadi lah, perut ibu tadi kan. Maka malaikat pun tanya kepada Allah, ya Allah Ta'ala, sama ada nak jadikan lelaki ataupun perempuan, rijal atau nisa, lelaki ke perempuan. Kalau lelaki maka ditiupkan roh kan, maka terbitlah kejadiannya sebagai lelaki. Kalau seandainya kalau perempuan maka jadilah perempuan. Kemudian dah tiupkan roh, maka ditentukan pada janin tadi, iaitulah beberapa perkara. Contohnya ialah kehidupan dia nanti apabila dilahirkan macam mana, lepas tu sama ada bahagia ataupun derita, kemudian ajal dia, rezeki dia kan, rezeki dia, ajal dia kan, jodoh dan sebagainya, semuanya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia itu masih lagi di alam janin lagi, di alam janin. Okey, kemudian diteruskan kehidupannya sehinggalah 9 bulan. Lepas 9 bulan maka dilahirkan ke dunia, tuan-tuan. Nampak tak? Semaknanya kan manusia telah pun ditakdirkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak tahulah. Contoh macam rezeki kita ni, kita tak tahulah rezeki kita ni macam banyak mana agak rezeki kita untuk dalam tahun ni. Tahun ni banyak mana rezeki kita, apa yang kita dapat pada tahun ni kita tak tahu lagi. Kenapa? Kerana itu semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sifat manusia ni kena berusaha dengan gigih, bekerja. Siang malam pagi petang bekerja, tahu tak? Tetapi dalam masa yang sama jangan lupa beribadah kepada Allah. Kerana banyak kalau manusia ni sibuk bekerja siang malam sehingga dia lupa nak datang menjenguk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Banyak tempat-tempat dia boleh pergi, tetapi rumah Allah Ta'ala yang dekat ada rumahnya kadang-kadang tak boleh nak pergi. Tak sampai dia. Dia boleh pergi ke mana? Ke Kelantan, boleh pergi ke Terengganu kan, berjalan-jalan sampai ke Terengganu, boleh jalan pergi sampai ke Singapura, boleh jalan-jalan sampai ke Indonesia. Tapi sayangnya rumah Allah Ta'ala, tuan-tuan, masjid surau depan rumah dia pun kadang tak sampai. Itulah yang kadang-kadang kita sedih kan, sedih kita. Sebenarnya tak ada larangan pun manusia untuk musafir. Malah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga yang luasnya antara langit dengan bumi. Kan?
Dan ayat Quran juga menyuruh kepada kita musafir. Siru fil ardi, kan? Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu dalam muka bumi. Fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, dan lihatlah kepada kesan-kesan golongan-golongan yang mana mereka itu telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Semana kita disuruh berjalan dalam muka bumi. Tapi dalam masa yang sama jangan kita lupa rumah Allah Taala. Pengajian ilmu jangan lupa. Baik tuan-tuan. So maknanya dalam ayat ini Allah Taala menentukan mati dan hidup. Kemudian dalam satu lagi tuan, dalam ayat ini Allah Taala menyebut perkataan mati dahulu, kemudian disebut perkataan hidup. Allah Ta'ala menyebut perkataan mati dahulu. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapakah di kalangan kamu itu yang paling baik amalannya. Kenapa Allah Ta'ala menyebut perkataan mati dahulu kemudian sebut perkataan hidup? Kenapa tak sebut hidup dulu kemudian mati? Allazi khalaqal hayata wal mauta. Terbalik kan? Allah yang telah menciptakan hidup dan juga mati. Tapi Allah Ta'ala menyebut Allah Ta'ala mencipta mati dan juga hidup. Kenapa? Kerana mati itu sebenarnya lebih penting daripada hidup. Mati itu adalah lebih penting daripada hidup. Kerana tempoh selepas kematian itu lagi panjang. Alam kubur itu lagi panjang, alam akhirat itu lagi panjang berbanding dengan alam dunia. Alam dunia adalah semata-mata alam dunia adalah sementara sahaja kehidupan kita di dunia ini. Kan paling tinggi pun mungkin umur kita 70 tahun ataupun 60 tahun. Ada yang kadang-kadang remaja lagi dah meninggal dunia kan. Presiden dah meninggal dunia, itu tak? Kebiasaannya orang kita ni meninggal dalam umur berapa tahun tuan-tuan? 60 lebih kan? 60 ke 70. Ada 80 lah. Yang 100 tahun pun tak banyak. Adalah seorang dua orang kan, begitu kan? Tapi yang banyaknya dalam 60 ke 70 tahun lah. Antara lelaki dengan perempuan mana lagi panjang umur? Antara lelaki dengan perempuan mana lagi panjang umur? Perempuan lah berbanding dengan lelaki-lelaki. Itu sebabnya nak cari duda tak banyak. Cari janda banyak. Betul tak? Ibu tunggal banyak lah. Kat sini mungkin banyak lah ibu tunggal lah. Taman ni kan. Tapi nak cari duda banyak tak? Tak banyak kan? Kadang-kadang lah je. Kadang-kadang jumpalah duda. Tapi kalau janda ibu tunggal ni ramai. Terutama sekali waktu contoh kita nak bagi sumbangan ke kan. Ramailah yang beratur kan, dapatkan sumbangan macam tu. Kerana apa? Kerana usia perempuan ni lagi panjang lah berbanding dengan usia laki-laki tuan-tuan. Baik. Jadi Allah Ta'ala menyebut perkataan mati dahulu berbanding dengan hidup kerana sebenarnya hidup mati itu adalah sebenarnya lebih penting. Persiapan kita tu, persiapan selepas mati itulah yang penting berbanding dengan kehidupan kita. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan perhatikanlah akan apa yang kamu persiapkan untuk hari besok. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari besok kamu. Apa hari besok? Akhirat kita lah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Wallahu khabirum bima ta'malu. Allah Ta'ala itu maha teliti di atas apa yang kamu kerjakan. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi walaupun Allah Ta'ala tadi mempunyai sifat yang gagah perkasa, tapi dalam sama Allah Ta'ala punya sifat pengampun. Wa huwal ghafurur rahim, wa huwal azizul ghafur, wa huwal azizur ghafur. Dia yang Allah Ta'ala itu yang maha gagah perkasa, kemudian dia maha pengampun. Kan? Ada dua sifat yang berlawanan.
Gagah satu lagi pengampun. Okey, gagah ni menceritakan tentang kekuatan. Pengampun ni menceritakan tentang sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut, kan, semana dua benda yang mukabalah, mana bertentangan di antara satu sama lain lah. Kalau kita rajin mengkaji, kita nampaklah, kan, ayat Quran ni banyak dia punya kata rahsia-rahsia tersembunyi lah. Yang terdapat dalam Quran. Jadi dalam ayat tadi Allah Taala sebut, dia kata wa huwal azizur ghafur. Dia yang Allah Taala tu yang Maha Gagah Perkasa. Kemudian Ghafur, pengampun. Semakna dua sifat yang berlawanan. Satu sifat gagah, satu sifat lemah lembut. Nampak? Semaknanya kenapa Allah Taala sebut lemah lembut itu? Kerana Allah Taala ni dia banyak bagi peluang kepada orang yang ahli maksiat ini supaya mereka bertaubat kepada Allah Taala. Kerana dalam dunia ini banyak orang yang melakukan ketelanjuran, banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Taala. So, mana Allah Taala ada gandingkan perkataan Ghafur, pengampun. Selagi mana ada peluang, Allah Taala kata, kau bertaubatlah padaku. Aku bagi jalan pada kau bertaubat. Tapi kalau sampai saat dan ketikanya, kan, nyawa sampai kalkum, semakna tak ada masa lagi kamu bertaubatlah padaku. Habislah tu. Tapi selagi mana nyawa aku bagi lagi, Allah, maknanya ada chance lagi kamulah nak bertaubat kepadaku, kata Allah Taala. Baik. Jadi pengertian ini nyatakan dalam firman Allah Taala juga, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wa huwal azabul alim. Nabbi ibadi, maklumkanlah kepada para hambaku ataupun beri kabar kepada hambaku, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku tu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku, huwal azabun ali, itulah azab yang pedih. Nampak tak? Ada dua sifat yang bertentangan dalam ayat ini. Allah Ta'ala nak sebut pada kita, yang pertama dia punya sifat yang pengampun, dia juga punya sifat yang penyayang. So dalam masa yang sama dia pun juga mempunyai sifat azab. Inna azabi, semana bila Allah Ta'ala menurunkan azab, wa huwal azabun alim, itu azab yang pedih. Azab yang pedih. So kamu boleh pilihlah, kamu nak Allah Ta'ala yang sifat pengampun ke, ataupun kamu nak menerima azab Allah Ta'ala yang pedih. Bila dah kena azab yang pedih, tidak ada pengampunan lagi lah, akan diazab dengan sepedih-pedihnya, dengan adab yang sangat pedih. Nanti disebut dalam ayat yang kemudian nanti, yang seterusnya nanti. Baik tuan-tuan, kemudian ayat di atas menunjukkan bahawa mati adalah sesuatu yang ditujukan kerana dia adalah makhluk. Mati adalah benda yang dicipta Allah Ta'ala. Mati ialah berakhirnya pertautan dengan dan hubungan ruh dengan jasad. Manakala hidup pula pertautan hubungan antara ruh dengan jasad. Menghidupkan berarti menyerapkan ruh ke dalam spesies yang hidup. Contohnya manusia mereka dicipta untuk uji. Tujuan utama mereka diuji untuk menonjolkan kesempurnaan ihsan golongan muhsinin dan mereka yang berbuat baik. Faham tak? So mana ayat yang kedua ni Allah Ta'ala cerita tadi, kan Allah Ta'ala mentakdirkan hidup dengan mati. Kemudian dalam ayat kedua juga mencerita pada kita bahawa kamu akan diuji. Kamu akan diuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, hasibanna ayyutraku ayyakulu amanna wa kum la yuftanun. Adakah kamu menyangka ataupun kamu dibiarkan begitu saja dalam keadaan kamu berkata kamu beriman, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup kalau kita kata kita beriman pada Allah sedangkan kita belum diuji oleh Allah. Kerana banyak kalau manusia ini, bila dia tidak diuji pada Allah, dia berkata dia beriman pada Allah. Bila dah menerima ujian, kan, cabaran daripada Allah Ta'ala, semana dia kata dia tak beriman lagi lah. Ataupun ada keluar pada Islam sebabkan kehidupan yang susah, yang perit, kan, kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian datang orang bukan Islam, agama lain, bagi makan pada dia,
bagi minum pada dia, bagi kehidupan pada dia, akhirnya dia convert, keluar pada Islam. Keluar pada Islam. Nampak tak? Semakna dia tak tahan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi tak cukup kita kata kita beriman pada Allah, sedangkan kita boleh diuji dengan berbagai ujian daripada Allah Taala, dengan kesakitan, dengan kemiskinan, demam, kan? Kebakaran, kebakaran, kemarau, kehilangan harta benda. Tahu tak? Macam-macam lah bentuk ujian ni Allah Taala nak bagi pada manusia ni. Ada yang orang bagi Allah Taala bagi sakit, tempoh sakitnya tak lama. Ada yang Allah Taala bagi sakit tapi sakitnya lama. Kerana dan bila dirawat itu terpaksa memakan masa kos rawatan RM2 kan, terpaksa dikeluarkan dan sebagainya. Ini merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita nak bandingkan antara ujian kita dengan ujian para nabi dan rasul, mana lebih berat tuan-tuan? Ujian kita ataupun ujian para nabi dan rasul? Nabi dan rasul sebenarnya. Contohnya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berdakwah di Taif, kan, dicerca, dimaki hamun, dilontar dengan batu dan sebagainya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam contohnya tu kan, dalam ujian dia diterang oleh penyakit kusta, kan, sehingga kan isteri, anak-anak dan sebagainya melarikan diri, menjauhkan diri daripada Nabi Ayub alaihissalam, sehinggalah Allah Taala berikan bantuan pada dia, suruh dia menghentakkan kaki dia ke lantai, maka keluarlah air, kan, maka kembalilah tubuh dia semula. Setelah dalam keadaan terlantar itu, dengan keadaan dengan penuh kusta dan sebagainya, kan, sehingga kan orang semua tak berani dekat dengan dia kerana dia diserang oleh penyakit tersebut. Ini satu ujian yang berat lah kepada Nabi dan juga pada Rasul. Kita tak sampai ke tahap itu lagi, tuan-tuan. Kemudian Ibnu Abu Yatim meriwayatkan daripada Qatadah berkenaan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dia mentakdirkan adanya mati dan hidup. Ayat ini Allah Taala, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, dia kata Anna Allah Ta'ala azzalan bani Adam bil maut. Anna Allah ataupun Inna Allah Ta'ala azzala bani Adam bil maut wa ja'ala dunya darul hayat summa darul mautin wa ja'ala al-akhirah darul jaza summa darul baqa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menamatkan rasa bongkak anak Adam itu dengan kematian. Sesungguhnya Allah Taala menamatkan rasa bongkak, kan, azzalan ini bongkak, sombong, kepada anak Adam tadi dengan kematian. Bila tak mati dia akan terus sombong. Terus sombong sampai bila, kan? Sebabnya ada kalau manusia ni yang sombong dalam dunia. Contohnya Firaun lah. Firaun dia mengaku dia sebagai Tuhan, kan? Dia membunuh kata anak-anak kaum Bani Israel, anak lelaki, kerana dia bermimpi bahawa akan ada seorang anak daripada Bani Israel yang akan lahir, yang akan meruntuhkan kerajaan Firaun, kerajaan dia lah, dalam mimpi dia. Dan dia minta pandangan daripada ahli nujum dia. Ahli nujum kata ini bahaya tuanku, dia tu, kemungkinan besar benda itu akan berlaku. Maka Firaun percaya dengan cakap dia punya tok nujum dia, maka dia perintahkan semua anak kaum Bani Israel, kan, yang laki-laki yang lahir maka mereka naklah dibunuh. Pada masa itu ada dua kaum yang besar di Mesir, kaum Kipti dan juga kaum Bani Israel. Kaum Kipti ini kaum yang pro kepada Firaun. Sedangkan Bani Israel ini ialah kaum yang diperbudakkan, diperbodohkan oleh Firaun. Kaum Nabi Musa alaihissalam itulah kaum Bani Israel. Okey. Jadi diperintahkan supaya anak lelaki dibunuh. Tapi Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya. Orang yang dia nak bunuh itu, bayi yang dia nak bunuh tu, kan, akhirnya hidup dalam istana dia sendiri. Itulah Nabi Musa AS, dia hidup dalam istana Firaun itu sendiri. Dan akhirnya Nabi Musa itulah yang menumbang kerajaan Firaun, sehingga Firaun itu mati dalam Laut Merah. Nampak? Jadi Allah Ta'ala menamatkan kebongkakan dia, kesombongan dia tadi dengan kematian dia. Bila dia mati, habislah dia. Berpindah pula kerajaan dia kepada raja yang seterusnya.
Semaknanya kerajaan tu tidak kekal. Kekuasaan, pangkat, kedudukan adalah sementara saja. Bila tempoh dan saatnya berakhir, maka berakhir, akan berpindah kepada orang lain pula. Baik, seterusnya tuan-tuan, Allah menjadikan dunia persada kehidupan. Wa ja'ala dunya darul hayat. Allah Taala menjadikan dunia sebagai negara untuk kehidupan. Summa darul mautin. Kemudian Allah Taala jadikan pula selepas apa tadi, negara kematian pula. Wa ja'alal akhirah darul jaza. Kemudian Allah Taala jadikan akhirat pula sebagai pembalasan. Summa darul baqa. Kemudian Allah Taala jadikan pula selepas itu ialah negara kekal, itu akhirat. Syurga dan juga neraka. Kekal lah, khalidina fiha abada. Kekal lah mereka itu selama-lamanya dalam syurga ataupun dalam neraka. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, kan, yang sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dihapuskan dosanya lah. Bagi yang tak sempat bertaubat, selagi mana dia ada iman dalam hati dia, maka dia akan dibalas berdasarkan kepada amalannya ketika dalam dunia. Habis dia punya balasan semua dalam neraka tadi, maka dikeluarkan pada syurga, kan, dimasukkan dalam dikeluarkan pada neraka, dimasukkan dalam satu syurga namanya syurga hayat, digendam dalam tu dan dibersihkan, disentar, dicuci semua. Ialah dalam neraka kan dalam keadaan dia dibakar hangur dengan hitam legam semua kan. Hitam logam semua. Jadi dikeluarkan ke neraka tu, masuk dalam syurga. Tapi digendam dulu dalam satu sungai hayat. Dibersihkan tu badannya dan dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkataan hayat tadi, mati disebut dahulu daripada perkataan hidup di dalam ayat berkenaan kerana mati lebih mendorong seseorang untuk beramal. Itu salah satu kelebihan lah, macam saya sebut tadi. Kenapa mati sebut dulu? Kerana mati itu sebenarnya lebih penting. Kemudian sini sebut kenapa mati itu disebut dulu? Kerana mati ini mendorong manusia untuk beramal. Mendorong manusia untuk beramal, untuk bekalannya kepada akhirat besok. Okey tuan-tuan, sekolah sekadar tu pada malam ini. Berapa dah? 8.55. 8.55 InsyaAllah lebih sikit lah. InsyaAllah akan datang kita masuk ayat yang ketiga pula. Ayat ketiga, dia lah yang menceritakan 7 langit yang berlapis-lapis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada soalan daripada jemaah, ada soalan yang diajukan. Yang ada kitab apa? Tafsir Munir. Tafsir ni tak ada. Dia kena order lah. Juzuk 29 yang hijau ni ada kena order. Okey. Yang tu cetakan lain punya cetakan, tapi tafsir Munir jugalah. 30 juzuk. 30 juz. Nanti boleh ceritalah lepas kita semua. InsyaAllah siapa yang berminat boleh. Ada diskaun lah, promosi lah. Ada diskaun, ada promosi semua. Siapa yang minat. Okay, insyaAllah kalau tak ada kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa ma'lam taqabbala rizqana halalan mubarakatan katsiran. Wa ziyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'alana ta'rifun. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin, Allahumma ijma'na hadza jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mazmum. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq anta khairul fatih. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.